wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama sekali terima kasih semua. Kita masih lagi dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama kita berada dalam majlisul ilm, dalam majlis ilmu, iaitu kita menggunakan kitab yang baru, kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang wafat sekitar 751 Hijrah. Jadi insya-Allah tuan sekalian, untuk kelas kita katakan bahawa untuk kalau berjumpa dengan saya, kita akan membahaskan kitab Al-Manarul Munif ini. Dan kalau tak salah saya, kitab kisah-kisah tidak sahih di meja berceramah itu hanya beberapa siri lagi. Kemudian habis, kemudian kita fokus kepada Al-Manarul Munif insya-Allah. Untuk permulaan ni tuan sekalian, mungkin kita tak masuk lagi pada tajuk yang baru, cuma kita nak kenal dulu. Kitab Al-Manarul Munif ni dia masuk dalam topik apa sebenarnya, dan siapa pengarangnya, apa manhajnya, sebab apa dinamakan kitab ni penting untuk kita sebelum kita tenggelam dalam lautan ilmu ataupun dalam lautan ataupun kita kata dalam khazanah ilmu Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if ini. Dan bila saya membuat rujukan-rujukan dan nota-nota tambahan, Tuan Zaim dia bagi kat saya ni artikel, saya pun bila baca ni bagus untuk saya kongsi sebelum kita membaca kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if ini karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Suka untuk saya nak mengajak untuk sama-sama kita perhati dan kita tengok satu artikel yang sebenarnya ditulis oleh tenaga pengajar teratak hadis juga sebenarnya, Dr. Zaharuddin bin Zabidi, hafizahullah taala. Artikel ni diterbitkan di Bitara International Journal of Civilization Studies and Human Science. Dan saya rasa menarik untuk kita kongsi. Kita ambil dalam 10 minit, dalam 15-10 minit macam tu untuk kita tengok apa tulisan yang tulis Dr. Zaharuddin Zabidi ini, dan kena dengan tajuk yang kita bincang, iaitu faktor dorongan dan proses penerbitan terjemahan kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if ke bahasa Melayu. Kitab asal saya ni bahasa Arab, yang ditahqiq oleh Yahya bin Abdullah Al-Thumali, yang ditahqiq oleh Syekh Yahya bin Abdullah ni. Namun suka juga untuk kita kongsikan dalam terjemahan bahasa Melayu yang saya guna santai ilmu publication, iaitu yang diterjemahkan oleh Fadil Ustaz Syihabuddin. Tak apa, kita tengok tu sekalian. Ada orang buat kajian tentang berkaitan dengan terjemahan kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if ni. Kita baca sikit lah dalam 5 minit 10 minit tu. Baik, artikel ni tulis Dr. Zaharuddin bin Zabidi. Waktu ni mungkin tak doktor lagi kot. Ni tahun 2018 ni. Kan? Dia datangkan pengenalan, dia datangkan permulaan tulisan kitab-kitab hadis bermula pada abad 2 Hijrah lagi, zaman Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz, mengarahkan Ibnu Hazmin untuk membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sebenarnya kita dah belajar ni kita dah belajar di ulum hadis kan, pada awal-awal tu kepentingan untuk kita mengetahui bila tulisan-tulisan kitab ni ditulis dan sebagainya kan. Kalau kita tengok dekat penulisan kitab-kitab ilmu hadis berdasarkan kurun hijrah, Dr. Zabidi dia mengambil nukilan daripada Dr. Muhammad bin Matar Az-Zahrani 1996. Kalau kita tengok pada kurun yang pertama ni, ini perkembangan ni nak sampai dekat terjemahan Al-Manarul Munif ni. Abad yang pertama dan kedua hijrah itu sudah ada tulisan-tulisan hadis Nabi SAW. Kalau kita tahu, kita ulang baliklah, kita ulang kaji baliklah tuan-tuan sekalian. Abad pertama dan abad yang kedua hijrah ini, Nabi usaha untuk menulis dan membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian dari kalangan para sahabat, tujuan yang khusus namun tidak sistematik. Tujuan memang untuk menulis hadis Nabi, tapi tidak sistematik, tidak ada penoboran, tidak ada tajuk-tajuk tertentu. Malah pada abad ini Nabi melarang. Sebenarnya kan kita sudah bahas kan, Nabi melarang. Kemudian Nabi memberikan keizinan, uktub ya Aba Syah,
untuk menulis hadis Nabi SAW. Okey. Jadi itu dia punya perkembangan dia. Kerana ada sebab-sebab je Nabi melarang, sebab mungkin tak mau mencampur di antara hadis dan Quran, tidak mencampurkan di antara hadis dan juga pendapat-pendapat para sahabat. Kemudian apabila hal itu berlaku, perkembangan Islam semakin berkembang, kemudian Nabi izinkan beberapa sahabat Nabi yang Nabi yakin dengan kedabitannya, thiqah dalam ilmu dan sebagainya, Nabi izinkan beberapa sahabat untuk menulis hadis. Baik, abad yang ketiga hijrah, itu munculnya kitab Al-Musnad. Ada lebih 14 jenis musnad. Dan musnad yang paling menonjol iaitu Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu wafat sekitar 241 hijrah. Yang kedua, pada abad ketiga hijrah ni juga, ya, munculnya kutubus sittah seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, An-Nasa'i dan Jami' Tirmidzi. Baik, pada abad kelima dan keempat dan kelima, penulisan kisah hadis era ni menjadi lebih rencam. Okay, maknanya banyak, maksudnya muncul ulama-ulama mengupas berkaitan hadis-hadis ni, dan mereka menggunakan manhaj as-sahihain dalam mentakhrij seperti Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn As-Sakan, dan Sahih Al-Hakim. Dan muncul juga penulisan dibataskan seputar sunnah Nabi SAW dan hukum fiqh yang mencakup hadis sahih seperti Muntaqa Ibn Jarud, Sunan Daruqutni dan Sunan Al-Baihaqi. Jadi ada juga pada abad keempat dan kelima ni dah mula muncul ulama-ulama seperti Ibn Jarud, Al-Baihaqi dan Daruqutni susun hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, hadis yang merujuk kepada hukum-hukum fiqh. Dan juga diberikan perhatian dalam ilmu mukhtalaf al-hadis dan juga mushkil hadis. Seperti Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar dan juga Mushkil Al-Athar. Dan ya, sebenarnya dimulakan oleh Al-Imam Syafi'i lagi dalam kitabnya Ikhtilaf al-Hadis, dan juga oleh Al-Imam Ibn Qutaybah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis, dan karya-karya yang lain. Jadi sekitar 400 ke 500 hijrah ni dah muncul ulama, dah muncul tulisan-tulisan mukhtalaf hadis, hadis-hadis yang merujuk kepada hukum fiqh dan sebagainya. Dan begitu juga muncul juga hadis-hadis, kitab-kitab hadis seperti kitab Mustalah Ulum Hadis, kitab Mustakhrajat, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kitab dan penulisan, dan sebelumnya pada abad 2 dan ketiga hijrah, penulisan Mustalah Hadis telah dilakukan namun tak secara khusus. Maksudnya dia bercampur antara ilmu-ilmu yang lain seperti Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Okey, Muqaddimah Ibn Sahih Muslim At-Tamyiz, karya Imam Imam Nawawi, dan kitab-kitab Rijal wal Ilal. Ini dia. Baik, kemudian pada abad yang kelima sampai ke 9 hijrah ni, 500 hijrah ke 900 hijrah. Latar belakang zaman ini berbeza sama sekali. Siasat politik, negara-negara umat Islam semakin luas, semakin rencam, ya. Ancaman daripada musuh Islam semakin banyak, luar dan dalam, ya. Di antara punca kewujudan ataupun kita katakan pada waktu ini, yang pertama kejumudan pemikiran dan pemandulan ilmu pengetahuan mula melanda dunia Islam abad ke-5 hijrah ni. Jadi orang takut nak tulis kitab dan sebagainya disebabkan banyak musuh daripada dalam dan luar. Yang kedua, siri-siri peperangan tentera salib yang masih berlangsung. Jadi bila berperang, jika peperangan berlaku untuk sekilan, maka ilmu pun susah nak berkembang sebenarnya. Sebab tu rugi kalau sebuah negara itu terlibat dalam peperangan, ya. Rugi dari sudut ilmu. Guru-guru pun mungkin akan syahid, akan mati dan sebagainya. Kita tidak dapat ditulis. Macam mana waktu perang? Ya, yang ketiga, serangan Tatar ke atas seluruh Asia Barat sehingga runtuh pusat peradaban dunia pada waktu itu. Baghdad pada tahun 656 Hijrah. Jadi ada serangan daripada luar, ya. Sampai menyebabkan perkembangan ilmu Islam itu agak sedikit gangguan lah. Yang keempat, semakin banyak firqah-firqah khurafat dan bid'ah muncul atas pelbagai nama agama dan juga jenama. Jadi ini pun masalah juga. Sekitar abad ini banyak firqah-firqah ataupun kumpulan-kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai orang yang memperjuangkan agama, sebenarnya mereka melakukan khurafat dan juga bid'ah. Yang kelima, konflik politik sesama pemimpin orang Islam. Ini pun masalah sekarang, bila politik kita tak stabil, pakat ada berebut kuasa sampai
melebihi segala-galanya, kekuasaan, harta benda dan sebagainya, sampai sehingga berbunuhan sesama sendiri, itu menyebabkan kerugian kepada perkembangan ilmu sebenarnya. Rugi tuan-tuan, kita tak dapat ilmu. Nah, yang hanya bergaduh, konflik politik berpanjangan saja. Jadi kemudian namun dalam selang masa yang agak panjang itu, ada segelintir pemimpin kaum muslimin yang berwibawa tetap menunjukkan himmah, semangatlah bagi berkhidmat untuk perkembangan ilmu Al-Quran dan Sunnah, selain para ulama yang terus-menerus melakukan usaha mentajdid pemahaman agama dan memperkembangkan wacana ilmu-ilmu Islam melalui tulisan-tulisan mereka. Jadi sebab tu kita kata bahawa ada kelompok-kelompok ataupun ilmuwan-ilmuwan yang bangkit pada waktu ini. Dan pada abad ini munculnya ulama-ulama seperti Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Baghdadi, Muhammad bin Tahir, dikenali sebagai Ibn Qaisarani, Muhyi As-Sunnah, ataupun orang yang menghidupkan As-Sunnah, Al-Baghawi, Abu Bakar Al-Hazmi, Abu Musa Al-Madini, Tahir As-Salafi, dan banyak lagi lah. Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi dan ulama-ulama timur yang lain, seperti Ibn Abdul Bar, ya, Muhammad Ibn Hazmin, ya, dan selainnya, Al-Ishbili dan selainnya, Qadhi Iyad, Al-Qurtubi dan sebagainya. Baik, abad yang ke-7 Hijrah menunjukkan kelahiran keutuhan ilmu dengan munculnya ulama-ulama sunnah. Jadi ulama sunnah ni akan muncul tu sekalian, muhaddithin ataupun fuqaha, seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibn Athir. Ibn Athir ni kalau tak salah saya mengarang kitab Asyarul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah. Dia Al-Maqdisi, ya, Sultan Ulama Isa Abdul Salam, dan beberapa lagi ulama lain. Syekhul Islam, kemunculan pada abad ke-8 Hijrah, munculnya Al-Hafiz Abu Abbas Ibn Taymiyah yang wafat sekitar 728 Hijrah. Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam. Juga Al-Imam Al-Mizi dan anak muridnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ni yang kita nak baca ni, kitab kita ni. Nanti kita akan masuk. Ni nak tahu dulu perkembangan ni. Imam Al-Barzali dan sebagainya, Imam Al-Zahabi, Al-Mufida Ibn Kathir, Ibn Rajab Al-Hamli, semua anak murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih. Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, anak murid semua ni. Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Kathir, Al-Zahabi, Imam Ibn Qayyim jawab. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak suka Imam Ibn Taymiyah tuan sekalian, orang yang tak suka Imam Ibn Taymiyah, kan? Tapi ustaz tu pandai, dia tak sebut nama Ibn Taymiyah, tapi dia sebut anak murid dia. Sama je lah. Kan? Dia tak suka Ibn Taymiyah. Kemudian dia kata, menurut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Padahal sama je, Ibn Qayyim ni anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah. Kan? Tapi dia tak erti. Kan? Dia nak bantai Ibn Taymiyah, tiba-tiba dia pergi ambil anak murid dia. Kan? Ini semua kadang-kadang. Kadang-kadang tu ada di mana-mana. Kan? Baik, kemudian perjuangan mengangkat manhaj Al-Quran dan Sunnah ini disambung oleh Al-Hafiz Al-Iraqi yang wafat 806 Hijrah. Dan muncul ulama-ulama seperti Ibn Hajar Asqalani, Al-Imam Al-Haythami dan sebagainya. Baik. Kemudian dari masa ini muncullah tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hadis seperti Al-Mawdu'at, ya, Al-Ahkam, Gharibul Hadis, Atraful Hadis, Takhrij Hadis, Zawaid, dan sebagainya, Jawami' dan sebagainya. Jadi muncul kitab-kitab tulisan-tulisan seperti ini. Kerana apa? Kerana mereka nak menjawab dan menjadi benteng dan membela kepada Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya teringat satu hadis. Nabi SAW pernah bersabda, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi pernah bersabda, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafa adulah yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, rawahul Baihaqi. Daripada Ibrahim Abdul Rahman Al-Udhri, qala Rasulullah sallam, yahmilu hadzal ilm, akan membawa ilmu ini pada setiap zaman ini adalah seorang yang adil, yakni orang yang thiqah, yang mempunyai hamasah, yang mempunyai kekuatan ilmu, yang yang fu'anhu tahriful ghalin, mempertahankan, ya, orang-orang yang cuba untuk mentahrif, menukar maklumat agama ni, wa intihalul mubtilin, menukar ataupun kita katakan bahawa memberi kefahaman yang salah, yang batil kepada masyarakat, wa ta'wil jahilin, dan juga mentakwil perkara-perkara yang membawa kita ke arah kejahilan. Jadi duk pilih zaman mana pun, tuan sekalian, ada ilmu dan ulama yang akan bangkit untuk mempertahankan Al-Quran Sunnah ini.
Baik, perkembangan penulisan ilmu hadis di alam Melayu menurut Fauzi Draman, kalau tak salah ini adalah profesor dalam bidang hadis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Fauzi Draman dia membuat beberapa kajian mengatakan bahawa penulisan-penulisan ilmu Islam di alam Melayu lebih didominasi oleh bidang akidah, fiqh dan juga tasawuf. Jadi banyaklah tulisan-tulisan di alam Melayu ni, banyak 3 benda ni je. 3 benda cabang ilmu ni je. Bila sebut hadis ni, dia kurang memberikan tumpuan. Bahkan baru ni saya membaca satu status seorang ustaz dia kata, ilmu hadis ni tak over penting kepada orang-orang awam. La ilaha illallah. Saya tanya, ni ajaran mana ni? Ya? Saya tanya, ni ajaran mana ni? Kan, dia gelabah. Kan? Dia kata tak penting ilmu hadis ni. Ini sebab tu ini perkembangan ni kena lihat. Perkembangan ilmu yang sampai di alam Melayu ni tuan-tuan. Pada awalnya memang 3 benda ni dinominasi oleh 3 ilmu ni. Ya, oleh para ulama alam Melayu. Okey, karya-karya dalam bidang hadis sama ada himpunan terjemahan matan, ya, terjemahan kutub hadis dan sudah sedia, apatah lagi penulisan mengenai cabang-cabang hadis dalam bahasa Melayu, atau terjemahan dari bahasa Arab adalah begitu kurang, apatah lagi syarah kepada kitab mutun hadis itu sendiri, ya. Biasanya berjumlah berjilid-jilid banyaknya. Jadi kita katakan bahawa siri terjemahan kitab-kitab ulum hadis, kitab-kitab takhrij hadis, ya, berkurang. Tak ada orang tulis sangat. Yang ada banyaknya ialah 3 cabang ilmu ni saja. Sebab tu bila ramai ustaz-ustaz kita ni yang mendalim ilmu hadis dan cuba untuk membahaskan tentang ilmu hadis sahih dan dhaif dan sebagainya, depa jadi gelabah. Depa kata hukum sesuatu perkara bukan melihat kepada sahih dan dhaif saja. Amboi. Ada tuan-tuan, saya tengok ada seorang doktor dia tulis status macam tu dekat Facebook dia. Nak tengok sesuatu hukum ni bukan tengok dekat sahih dan dhaif saja. Kan? Saya bila dia cakap macam tu, saya teringat, tuan-tuan sekalian, satu tulisan sebenarnya ditulis oleh ditulis oleh Ta'lif Khalid bin Mahmud Al-Juhani, iaitu kitab dia Qawaidut Tarjih bain an-nusus asy-syar'iyyah allati zahiruha ta'arud dirasatun ta'siliyatun tatbiqiyatun. Bila kita nak tengok sesuatu nas syar'iyyah ni tuan-tuan, ya, kita nak mentarjih lah, kita kata nak mentarjih sama ada kita nak guna yang mana, kan banyak kan, kita banyak kan nas-nas yang ada ni. Jadi kita nak guna yang mana pentarjihan tu. Para ulama menulis hampir berbelah kaedah dalam mentarjih. Ada yang kata berpuluh qawaidut tarjih an-nas syar'iyyah. Ia bermula daripada apa? Yurjahun nas ala zahir. Lihat dulu sahih ataupun tidak. Tengok dulu sahih ataupun tak. Ni yang awal pun tak lepas, ataupun kita katakan bahawa sahih ataupun dhaif pun tak lepas lagi dari sebut perbahasan berkaitan wa ta'dil dirasat asanid pun tak lepas. Jadi macam mana kita nak berbincang soal qawaid fiqh, usul fiqh dan sebagainya? Hadis pun masalah. Jadi sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu perkembangan ilmu hadis di alam Melayu ini, kita kata pada zaman ini, pada waktu ini adalah kita katakan semakin berkembang. Semakin berkembang. Baik, kemudian tuan-tuan tengok karya-karya yang ditulis oleh ulama alam Melayu. Karya yang menghimpunkan hadis pilihan daripada pelbagai kitab hadis. Tuan-tuan tengok yang pertama Lubab Al-Hadis, karangan Haji Abu Bakar bin Hanafi Al-Qadi. Lubab Hadis. 40 hadis penawar hati. 40 hati oleh, kalau tak tahu ni, Ustaz Fahmi Zamzam. Syekh Allah yarhamah, Syekh Ustaz Fahmi Zamzam. Dia tulis. Ni famous lah, ustaz-ustaz kita banyaklah bagi ceramah dekat masjid-masjid ni, 40 hadis penawar bagi hati kan. Kemudian mutiara hadis-hadis pilihan dari Jami' Saghir Suyuti, karangan Haji Zakaria Ahmad Wan Besar. Sarir Bab oleh Muhammad Zain bin Haji Ibrahim. Kalau tengok karya menghimpunkan pelbagai hadis dan pelbagai sumber beserta syarah, makna ada syarahan, seperti Idangan Guru Sahih Al-Bukhari wal Muslim, karangan Al-Marbawi, Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi. Begitu juga Muqaddimah Mustikah Hadis. Ini pun kitab terkenal juga. Mustikah Hadis lah, kitab Mustikah Hadis yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia, yang disusun oleh
Sebenarnya Syekh Abdullah Basmih, Syekh Allah Basmih, dan beberapa lagi pengarang-pengarang kitab yang lain, ya, masihkah hadir ni, antaranya Syekh Muhammad Nur Ibrahim, Ismail Yusuf, Syekh Abdullah Basmih, ya. Syekh Abdullah Basmih ni pun kalau tak salah dia mengarang kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman kalau tak salah saya, yang menjadi polemik sikit berkaitan dengan terjemahan tu. Yang kata Jakim terbit yang baru tu, Allah alam lah itu. Okey. Tak apa. Kemudian karya terjemahan daripada kitab-kitab hadis tertentu oleh pengarang utama, ya, beserta syarahnya, seperti Jawharul Mawhu' wal Munabihat al-Qulub, okey, Kanzul al-Amin fi Syarah al-Arba'in, ini semua tulisan-tulisan syarah Sahih Muslim oleh Ustaz Abdul Halim Al-Hadi. Ada syarah sebenarnya oleh Ustaz Abdul Halim, tapi mungkin tak semualah, tak semua, tak menyeluruh lah. Okey. Karya terjemahan matan tanpa syarah daripada kitab tertentu. Matan tanpa syarah, dia simpun matan saja. Ada juga seperti Hidayatul Mukhtar fi Fadl Talab Ilmu wal Fadl Sahibi min kalam Sayyid al-Akhyar, Wan Hasan Wan Ishaq al-Fatani. At-Tanqir al-Qabail al-Qadi fi Tarjumat al-Bukhari pun tulis juga. Ini semua di antara tulisan-tulisan himpunan-himpunan kitab-kitab hadis. Tanbihul Ghafilin fi hadis Sayyid al-Anbiya wal Mursalin. Tanbihul Ghafilin ini pun terkenal jugalah. Dan juga karya berkaitan dengan ulumul hadis dan cabang-cabangnya seperti mustalah hadis. Kepalsuan al-Masyhur tu 1953 baru ada orang tulis. Tentang kepalsuan yang masyhur. Qutub ad-Daniyah syarah matan al-Baiquniyah, oleh Imam Baiquni, terjemah sebenarnya oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Mereka dah bertindak awal tahun 1988 lagi. Kemudian ada ulum hadis, mula dah orang duk tulis berkaitan dengan ulum hadis ni atau mustalah hadis. Jadi itu sekian perkembangan semasa penulisan, dan kalau kita tengok dari sudut terbitan buku di Malaysia ni ataupun di alam Melayu ni tuan-tuan, berkisar ke empat cara terbitan ni lah. Kan, siapa yang terlibat dalam penulisan terbitan buku dia tahulah. Yang pertama iaitu penerbitan buku kerajaan, DPP ataupun Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Kalau dia tak terbit yang ni, dia terbit yang nombor 2 ni, ataupun Universiti IPTA ataupun IPTS. Sebab tu kalau di buku-buku universiti, saya kalau pergi pesta buku, saya akan pergi ke tempat-tempat buku-buku yang diterbit oleh universiti sebab dia berkualiti, akademik. Penulisan buku swasta dan segmen ini paling luas sebenarnya. Ini banyaklah. Seperti PTS ke apa lagi, popular ke apa, macam-macam lah. Ni semua terbitan buku yang swasta lah. Dan yang keempat iaitu terbitan sendiri. Dia terbit sendiri. Penulis tu dia tulis, kemudian dia terbit sendiri pun ada juga. Baik. Kalau kita tengok macam mana perkembangan semasa tulisan, ataupun kita katakan bahawa penulisan kitab yang kita nak bincang ni Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if. Dan sebenarnya ia pada awalnya ialah diterjemahkan oleh ataupun diterbitkan pada awal ni adalah Camillio Publication, publikasi Sdn Bhd, oleh pengarahnya pada waktu Encik Masri Sa'ib. Ada dulu pengarah eksekutif Harakah. Dia di antara tergeraklah untuk menterjemah kitab-kitab turas Islami ni, ulama-ulama Islam ni. Antara kitab yang dia terjemahkan dalam terbitan Camillio Publication ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tak jumpa, kalau kata habislah buku yang tuan-tuan nak miliki, kitab Al-Manarul Munif ni karangan Ibn Qayyim, terbitan Santai Publication, Santai Ilmu ni, tuan-tuan boleh beli juga. Lebih kurang je lah, sama je lah. Maklumat yang sama saja. Iaitu Camillio Publica ni, Sdn Bhd. Boleh juga, tak ada masalah. Kitab yang sama lah. Okey, dia menterjemahkan Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if. Dia juga menterjemahkan kitab Turas Al-Luma' fi Asbabil Hadith karangan Suyuti. Dia juga menterjemah kitab Zam'ul Malam ma'al A'immatul A'lam karangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan kalau kita tengok di sini faktor pendorong penerbitan Al-Manarul Munif. Ni baru nak masuk kitab kita ni. Jadi apabila Camillio Publication ni, dia melihat buku-buku yang diterjemah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya sebab tu
negara kita kata Indonesia ni, kita kata majulah dari sudut sistem penterjemahan ni, laju. Kitab-kitab Bidayatul wa Nihayah depa dah terjemah, Siyar I'lam Nubat Ibn Zahabi pun dah terjemah. Kan? Jadi kitab-kitab berjilid depa dah ada tim terjemah. Apatah lagi Bukhari, Muslim. Tapi dalam bahasa Indon lah. Sebab tu kita nak cari, kadang-kadang kita pun tak berapa nak faham terjemahan dalam bahasa Indon kan. Kita tak berapa nak faham terjemahan bahasa Indon. Jadi peranan kumpulan-kumpulan terbitan ini, mereka terpanggil untuk menterjemah kitab penting seperti kitab Al-Manarul Munif ni. Dan dia melihat kepada masyarakat Melayu hari ini mungkin mula berminat, terutamanya orang awam mula berminat untuk mendalami ilmu hadis. Kemudian sampai dan bertanya tentang kepada penerbit apakah ada kitab-kitab ilmu hadis dalam bahasa Melayu. Jadi dia terpanggil untuk menterjemah sebab semakin lama semakin berkembang ilmu hadis. Orang tak minat sekat sebab ilmu hadis ni ilmu objektif. Ilmu hadis ni ilmu fakta. Ada nas yang jelas. Bukannya apa dia ni macam ilmu hadis ilmu objektif. Sebab tu orang mula berminat dan buka mata, buka fikiran jadi ilmu hadis mula mendapat tempat dalam masyarakat tanah Melayu kita ni. Dan kita katakan dan banyak daurah-daurah dan tema-tema hadis oleh tokoh-tokoh yang mengkhususkan dalam bidang hadis semakin mendapat sambutan di seluruh negara. Contohnya yang banyak jasa yang dilakukan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Palih. Dulu ni di Kelab Golf Perkhidmatan Awam KGPA. Waktu tu Dr. Mazhar banyak menyampaikan ceramah di Kelab Golf Perkhidmatan Awam di Kuala Lumpur, dan Maulana Asri Yusof Sabang Minggu diadakan di sekitar Lembah Kelang. Maka di antara dua tokoh ni sebenarnya kalau kita nak buat kajian macam bagaimana perkembangan ilmu hadis di tanah Melayu, dua orang ni tidak boleh kita lupakan. Maulana dalam kurungan Dr. Muhammad Asri Yusof dan juga full profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Palih. Jadi dua orang ni kita tak boleh nak sangkal lagi usaha mereka, jasa mereka dalam memberi sumbangan terhadap pengajian ilmu hadis di tanah Melayu kita ini. Dan ini semerakkan lagi dengan kuliah-kuliah di surau. Maka bila dicetuskan oleh dua orang ilmuwan ni, maka ustaz-ustaz lain pun muncul. Jadi ustaz-ustaz lain pun muncul lah. Mula berminat ikut belakang dia. Ikut belakang dua orang ni. Sebab tu tokoh ni penting tuan-tuan. Tokoh sesuatu ideologi ataupun sesuatu firqah ni tuan-tuan penting. Kerana mereka akan melahirkan lagi kader-kader ataupun orang-orang yang ikut bersama dengan mereka. Penting tuan-tuan. Ustaz-ustaz lain akan ikut mereka ni. Maka ustaz-ustaz lain pun duduk berceramah surau menggunakan pendekatan mereka, ataupun kita katakan bahawa iaitu dengan lebih luas perbahasan berkaitan dengan ilmu hadis di Lembah Kelang pada waktu itu. Jadi Masri Abu Sa'id ini dia penerbit Kemilau Publication ni, dia melihat kepada perkembangan peminat-peminat pengajian hadis di Facebook dan YouTube. Sebab tu ustaz-ustaz kita yang tak boleh nak ceramah di masjid dan sebagainya, dia gunakan platform Facebook, YouTube untuk menyampaikan ilmu. Dan orang akan ikuti tuan sekalian. Kalau ilmu tu betul, maklumatnya betul, orang akan ikut. Dan dia melihat pematian dan data-data yang umum yang cerap itu ternyata memberikan keyakinan bahawa terjemahan karya-karya bertemakan hadis dan cabang-cabang pasti akan mendapat sambutan, apatah lagi jika naskah rujukan tu dan bacaan tersebut belum lagi diterbit oleh penerbit lain. Jadi dia buat satu inisiatif untuk terjemah. Antara yang dia terjemah ialah Ar-Rahiqul Maktum, Syama'il Muhammadiyah, Umdatul Ahkam dan sebagainya. Dan dia menterjemah iaitu Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if, kitab yang kita baca ni. Baik, proses penterjemahan kalau kita tengok siapa yang terlibat dalam penterjemahan ni, pertama sekali dulu ketua projek Ustaz Syihabuddin Ahmad lah. Dia ketua projek dalam menterjemahkan kitab Al-Manarul Munif. Dia pun ada jasa ni. Empat orang ni ada jasa dalam menterjemahkan kitab Al-Manarul Munif. Kemudian mungkin Ustaz Syihabuddin dia ada kemampuan sendiri, dia buat syarikat sendiri, kemudian dia terbit sendiri santai ilmu. Wallahu alam. Itulah yang saya dapat maklumat lah berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kitab Al-Manarul Munif ni tuan-tuan boleh milikinya di
di Santai Ilmu Publication terbitan Ustaz Syihabuddin Ahmad pun boleh, ataupun Kemilau Publication pun boleh, tak ada masalah. Maklumat yang sama saja. Jadi adalah kebaikan-kebaikan dia, okey, menjadikan kita asal bahasa Arab telah mendapat ulasan para ulama sebagai rujukan, okey. Jadi maknanya ada kitab-kitab yang ditahqiq. Al-Manarul Munif ni banyak kitab-kitab para ulama kita mentahqiq, ya, ataupun mentakhrij mentahqiq, ya, kitab Al-Manarul Munif ini, ya. Setiap hari itu diletakkan rujukan, ada rujukan dia, dan ada ulasan-ulasan tambahan berkaitan dengan hadis tersebut, menyertakan matan berbahasa Arab. Ini penting, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila saya baca terjemahan tu, kadang-kadang awak pelik dengan terjemahan ni. Rupanya biasalah, bila kata terjemahan ni, kadang-kadang dia terjemah ikut kefahaman dia lah. Terjemahan ikut kefahaman dia. Yang menyebabkan kadang-kadang dia jauh dengan terjemahan asal. Jadi baguslah kalau sesuatu buku yang diterjemahkan, diletakkan matan dalam bahasa Arab, supaya ustaz-ustaz kita hak pandai bahasa Arab ni, dia dapat kesan. Dia dapat pastikan, ya, kitab-kitab yang kalau dia terjemah ni, ini silap ni terjemahan ni. Jadi maknanya saya rasa sangat baguslah untuk, dan hari ni banyaklah buku-buku yang terjemahan bahasa Arab ni ke bahasa Melayu ni dah ada terjemahan sekali. Baguslah. Meletakkan bahagian dan bab, ini semua penyusunan-penyusunan. Jadi wallahu alam, itu sedikit maklumat berkaitan dengan saya rasa terdetik untuk saya membaca lah artikel ni, kerana Dr. Zahuddin Zabidi dia tulis khas tentang kitab Al-Manarul Munif ni. Dibuat kajian khas, jadi kita kena baca jugalah. Kesian kat Dr. Zahuddin Zabidi. Dan dia tulis tahun 2018 lagi. Jadi terima kasihlah Ustaz Zahuddin Zabidi, dia menulis tentang Al-Manarul Munif. Baik, kemudian okey, kita masuk. Saya berhenti sharing dulu. Kejap, saya buka. Okey, tuan-tuan nampak tak? Boleh respons ke saya sekejap? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Okey, baik. Jelas. Okey, amanah dengan ilmu. Kita tak mau, Ustaz, kami nak dengar terus pada tajuk yang pertama. Jangan kalut. Kita pergi satu-satu, kita bukan nak masuk periksa, kan? Kita yang penting kita dapat ilmu, okay? Kita faham sebab apa penulisan, apa kalam, apa kata pentahqiq, siapa pentahqiq dan sebagainya. Ini penting untuk kita untuk kita memahami secara keseluruhan, secara holistik berkaitan dengan kitab Al-Manarul Munif ni. Baik. Tuan-tuan sekalian, kata pengantar pentahqiq. Siapa pentahqiq ini? Kalau tak salah saya, pentahqiq ini ialah Yahya bin Abdullah Al-Thumali. Ini di antara pentahqiq yang terkenal dan kita kata berautoriti lah. Dalam banyak-banyak tahqiq, kita kata tahqiq ni yang paling terbaik lah. Yahya bin Abdullah Al-Thumali. Mereka memilih tahqiq ni kerana beliau sangat dakik dalam mendalami ataupun mengupas kitab Al-Manarul Munif ni. Nanti kita akan tengok apa dia, sebab apa pentahqiq ni pilih dan sebagainya. Baik, kata pengantar pentahqiq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang benar lagi amanah, juga atas ahli keluarga para pengikut baginda yang beragama Islam. Oleh umat Islam pada hari ini telah diuji dengan lemahnya mempraktikkan agama yang benar, penguasaan khurafat yang menyesatkan hingga membawa kepada penyebaran ikutan-ikutan ideologi yang merosakkan. Hal ini berlaku apabila hilangnya para ulama dan tiada majlis-majlis ilmu, kurang menghidupkan kelas-kelas agama di masjid-masjid dan di universiti-universiti Islam. Maka kejahilan terhadap agama Allah bertambah secara meluas, serta memudahkan orang ramai menerima segala apa yang mereka dengar atau diberitakan kepada mereka dengan hadis Nabi yang didustakan atas nama Nabi SAW. Jadi pentahqiq kitab kita ni nak beritahu bahawa zaman kita ni, tuan-tuan sekalian, ramai, banyak sangat orang yang kononnya membawa hadis Nabi SAW, sebenarnya mereka berdusta di atas nama Nabi. Hati-hati. Kurangnya kelas-kelas agama. Kayak ni. Kurang kelas agama ni maksudnya mungkin kelas agama yang bersifat
disiplin ilmu hadis lah. Kita katakan bahawa begitu ya. Masjid-masjid, universiti Islam ya, takut kalau nak bincang pasal sahih dan dhaif ni. Tentang takhrij hadis, tentang ulum hadis ni. Cukup takut kalau sembang pasal bab tu. Siapa yang menyebabkan ramai orang yang menyesatkan, melakukan khurafat dan bid'ah, ideologi yang menyesatkan, merosakkan. Hilangnya para ulama. Sebab tu peranan ulama, ustaz-ustaz, para pendakwah ni sebenarnya kena jujur dengan ilmu, kena belajar lagi dan kena jujur dengan ilmu. Sebab tu saya terbaca kitab Talbisul Iblis karangan Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi pernah bagi tahu di antara salah satu tipu daya iblis terhadap orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu di antara salah satunya ialah dia ada ilmu tapi dia tak bagi tahu kepada orang. Dia ada ilmu, dia ada maklumat tersebut tapi dia tak maklum kepada orang. Takut apa? Takut kredibilitinya jatuh, ataupun takut orang dah tak ikut dia. Takut followersnya dah tak ramai. Yang dulunya mungkin 100,000 tapi bila dia tegur satu benda yang salah, mungkin tinggal 10 orang yang ikut dia. Kata Imam Ibn Jauzi, itulah tipu daya iblis terhadap orang yang melaksanakan amal ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kita jangan jadi macam tu. Ulama-ulama, para asatiza, para pendakwah mesti kena kuat dalam menuntut ilmu, jihad dalam menuntut ilmu, dan kalau benda tu salah, kena cakap benda tu salah dan cakap dengan hikmah, dengan bijaksana. Ini cara dia. Baik. Pelbagai ilmu nahil yang kitab dan majalah-majalah tu khabar angin, ada khutbah-khutbah Jumaat. Pentahqiq kitab kita ni kata apa? Hatta lah khutbah Jumaat pun ada. Buat masuk hadis-hadis dhaif, palsu dan sebagainya. Macam-macam tu sekilan. Hadis palsu, saya ada buka sikit tuan-tuan sekalian berkaitan dengan hadis apa? Iaitu hadis tentang fadilat memelihara ayam. Ada tuan-tuan. Nanti kita akan masuk tajuk tu, nanti kita akan bahas. Orang hak kaki jual ayam, kan? Dia baca hadis ad-dajjaju ghanamu fuqara'il ummati. Oh, pandai dia. Kan? Dia toki ayam. Ayam ialah kambing bagi fakir-fakir miskin dalam kalangan umatku. Kan? Amrul aghniya biittikhadhil ghanam aw amrul fuqara biittikhadhid dajjaj. Oh, sebut pandai sebut hadis tu. Menurut satu hadis, kan, Nabi memerintah orang-orang kaya memelihara kambing, manakala orang-orang miskin memelihara ayam. Kan? Imam Ibn Jauzi dah begitu lama dalam kitab Al-Manarul Munif. Hadis ni maudhu' dan sangat-sangat lemah. Ini saya sebut bahawa benda ni sudah menjadi luar kebiasaan dalam majalah-majalah agama, dalam khabar-khabar angin, ya, helaian-helaian kitab. Bukan maksud semua yang ada dalam kitab itu semua betul. Ya, mesti kena melihat kembali ya riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab tersebut. Dan ini merupakan suatu bala besar, kejahatan yang berleluasa merosakkan sebahagian besar daripada agama, membantu kepada penyebaran pelbagai ikutan dan menyeleweng dan mempromosi agar diterima dan mengurusi kebanyakan orang yang berketurunan beragama Islam. Kata pentahqiq, inilah di antara salah satu bala besar kepada umat Islam, kejahatan yang berleluasa, kerosakan dalam ilmu agama yang berleluasa. Jadi kita ni tuan-tuan sudah tepatlah yang kita duk mengaji ni, kita mengaji teratak hadis ke, kita tak mengaji di teratak hadis pun tak apa, mengaji di mana-mana platform. Yang penting ialah ilmu itu mesti digerakkan. Ya, kerana kita mesti beragama dengan ilmu. Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahad man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kan? Hadis Nabi SAW Bukhari Muslim, sesungguhnya berdusta atas nama aku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Oh, berat ni. Dusta benda lain tu okey lagi, tapi berdusta di atas nama Nabi itu besar kesannya. Dan barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah dia tempatkan dirinya ke dalam neraka. Allahu Akbar. Man kadzaba alayya bani lahu baitun fi jahannam. Kata Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Ya, sesiapa yang berdusta atas nama aku, maka akan dibangunkan baginya rumah dalam neraka Jahannam. Al-Imam Az-Zahabi apabila mensyarahkan hadis, membawakan satu hadis, sesiapa yang berkata atas nama aku padahal aku sendiri tidak mengatakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduk di dalam neraka. Ini sebut Imam Az-Zahabi. Berat tuan sekalian. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan hadis nilai sahih,
Man rawa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhiban fa huwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia menduga bahawa ia dusta, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta. Nah, tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan, ini tanggungjawab kita untuk kita terus belajar dan terus belajar untuk kita mempertahankan hadis Nabi SAW. Hal ini kerana penyebaran hadis palsu menakutkan minda-minda orang ramai kepada budaya beragama, melemahkan kefahaman mereka tentang agama-agama Islam. Jadi, tuan sekalian, apa orang panggil, budaya mempromosi hadis-hadis yang maudhu' ini sebenarnya ialah melemahkan kefahaman mereka tentang agama Islam. Kerana menggugat kebenaran agama Islam dalam kalangan ramai umat Islam yang dinaungi dengan Islam dan orang jauh dengannya, lantas mereka mengambil orang sesat dari kalangan orang menisbah dusta dengan kata-kata yang buruk kepada penghulu kita. Jadi tuan-tuan sekalian, yang perenggan ni pentahqiq kita dibagi amaran kepada umat Islam bahawa kalau kita ni bermudah-mudah dalam menyandarkan satu hadis kepada Nabi SAW, padahal Nabi tak kata macam tu, sebenarnya kita sedang menggamit kerosakan dalam agama kita sendiri. Sebab kita angkat orang yang pendusta untuk menjadi pembawa risalah. Bangga-bangga pula tu. Bahkan saya tengok mendapat tempat pula di kalangan masyarakat. Mendapat tempat pula tuan-tuan sekalian. Di tempat masyarakat ni, orang buat ceramah dekat dia, buat pula dia semua. Tapi kalau kita tengok cara dia, kefahaman hadis dia tu silap. Jadi macam mana dia belajar ni? Sebab tu ini di antara bala besar kepada ahli agama. Kemudian kita tengok perenggan ni, maka bagi orang-orang yang mempunyai ilmu itu hak untuk menerangkan hadis-hadis rekaan ini. Jadi orang yang ada ilmu yang kita belajar ni, saya tengok ni ada 15 orang ataupun kita kata 13 orang ni yang membaca kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Lepas kita habis baca kitab ni tuan-tuan sekalian, maka kita insya-Allah dapat membedakan mana satu hadis yang maudhu', mana satu hadis yang dhaif dan mana satu hadis yang sahih. Supaya ilmu yang kita ada ini untuk membela hadis Nabi. Jadi orang yang ada ilmu ni tugasnya untuk menerangkan hadis-hadis rekaan ni. Buatlah macam mana gaya cara kita. Tulis kat Facebook ke, buat TikTok ke, buat kat YouTube ke, jawab balik apa dia kefahaman-kefahaman yang salah ni tuan-tuan sekalian. Kena jawab tuan-tuan sekalian. Dia kan tak boleh duduk diam. Hingga kan orang ramai tahu mereka dengan yang sahih dan juga yang palsu. Masyarakat kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia tengok ustaz ni pengaruh ke tak. Kalau pengaruh, semua betul di belakang. Itu bahaya tuan-tuan, ustaz-ustaz yang berpengaruh ni. Ustaz-ustaz yang berpengaruh ni bahaya. Dia mesti kena amanah tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian menyerahkan lidah-lidah dan pen-pen mereka dari menjadikan dalil dengan perkara yang batil dan bergantung dengannya agar mereka mengetahui dengan jelas mengenai perkara yang sahih dari kata-kata Nabi SAW. Itu merupakan kejayaan yang besar. Jadi kadang-kadang orang yang jahil ni, mereka minta maaf, lari pula. Mereka menulis kita hadis, dia pun tulis hadis juga. Tapi tulis hadis dengan cara kefahaman mereka lah. Dengan cara kefahaman mereka. Sekejap, saya share sekali lagi. Hilang sekejap. Maka setelah nyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Masnu'ah fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu' karangan Al-Allamah Syekh Mulla Ali Qari rahmatullah alaih, sekiranya apa yang diminta dari penuntut ilmu untuk menjadi orang yang peka dan bijaksana, maka kamu perlulah banyak memandang dan beralih melihat kepada kitab-kitab Al-Mawdu'at. Jadi kata Mulla Ali Qari dalam kitab Al-Masnu'ah fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu', dia penting untuk kita ni membaca kitab-kitab Al-Mawdu'at. Bukan untuk kita riwayat kitab-kitab Al-Mawdu'at ni. Supaya kita dapat tahu bahawa hati-hati dengan hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis palsu. Kitab Al-Mawdu'at
penting untuk kita membaca juga selain daripada kitab Bukhari Muslim, Sahihain, Muttafaqun Alaih dan sebagainya. Kitab-kitab seperti Al-Manarul Munif, Al-Mawdu'at, karangan Al-Imam Ibn Jauzi, penting juga untuk kita membaca. Ya. Kalau tak salah, Imam Ibn Jauzi pun menghimpun hadis-hadis yang maudhu', hadis yang terdapat dalam kitabnya, kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at. Ya, dalam kitab tersebut hampir 1847 buah hadis yang maudhu' yang terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at karangan Al-Imam Ibn Jauzi. Ya. Dan banyak juga tulisan-tulisan ulama lain dalam kitab Al-Mawdu'at, ulama-ulama hadis kita ni dalam menghimpun hadis-hadis yang maudhu'. Seperti Al-Kamil fi Dhu'afa karangan Ibn Adi, Al-Majruhin karangan Al-Imam Ibn Hibban, Al-Dhu'afa karangan Al-Uqaili, Al-Dhu'afa karangan Al-Azdi, Tafsir Ibn Mardawaih, Mu'jam At-Tabrani, Afrad karangan Darul Qutni. Ada banyak lagi lah, Ibn Shahin, Ibn Nu'aim Al-Asbahani, Hilyatul Awliya, Tarikh Asbahan, Tarikh Naisabur oleh, dan juga Al-Abatil karangan Al-Juzaqani rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya tulisan-tulisan yang menghimpun hadis-hadis maudhu' ni banyak. Antaranya kitab yang kita baca ni Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if kan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Penting nak. Dan sekiranya kamu berulang kali melihat padanya dan bertambah pengerjaan mengenainya dan menjauhi dari mengambilannya dan menguatkan pada dirinya perasaan sensitif dengan perkara-perkara menjadi asas dalam setiap perkara. Jadi penting. Sebab tu kalau kita tengok tulisan-tulisan, ada satu soalan, Ustaz, macam mana kalau Imam Ibn Jauzi contohnya ataupun Imam Ibn Qayyim dia menghimpunkan hadis-hadis yang maudhu' di sisi dia, ada ataupun tidak ulama-ulama lain yang tak sepakat dalam menghukum hadis itu maudhu'? Jawapannya ya. Memang ada. Ya, memang ada, seperti kalau kita tengok kitab Al-Mawdu'at Imam Ibn Jauzi kan. Kitab Al-Mawdu'at karangan Imam Ibn Jauzi, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Qaulul Musaddad fi Zat Al-Musnad Ahmad, beliau mempertahankan 24 hadis sebenarnya daripada kitab Musnad Imam Ahmad yang dihukumkan palsu oleh Imam Ibn Jauzi. Imam Jauzi dia buat masuk semua hadis-hadis yang palsu, termasuklah hadis 24 hadis yang ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Ibn Jauzi memasuk dalam kitab Al-Mawdu'at. Memasuk dalam kitab Al-Mawdu'at, Imam Ibn Hajar sekali ni kata 24 hadis ni tak dhaif pun, tak maudhu' pun. Jadi benda tu sebenarnya berlaku lah. Kita katakan bahawa perkembangan ilmu ataupun kita katakan bahawa wacana ilmu, dan Imam Suyuti di antara ulama yang banyak mengkritik Imam Ibn Jauzi, dia karang kitab Qaulul Musaddad. Dia kata ada 14 hadis lagi yang ada dalam Mawdu'at yang diambil oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Musnad Imam Ahmad, itu ada 14 hadis lagi. Maknanya 24 campur 14, lebih kurang dalam 38 hadis lah, 38 hadis yang dikritik oleh Imam Suyuti dan Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi. Mereka mengatakan bahawa Imam Ibn Jauzi ini agak bermudah dalam mengumpulkan ataupun menghukumkan hal itu. Tak sama lah Al-Imam Ibn Jauzi dengan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jangan duk celaru. Sekali dia kata sama kan? Tak sama. Okey, tak sama. Itu dua individu yang berbeza. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini seorang anak murid kepada Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Baik, kita tengok. Kemudian, menggugat kebenaran agama Islam dan kalangan ramai umat Islam yang mendaungi dengan Islam dan orang yang jauh dengannya. Lantas mereka mengambil orang yang sesat dari kalangan orang yang menisbahkan dusta. Oh, ni saya dah baca dah kot ni. Okey. Okey. Wallahu wassalam. Daripada hadis, kemudian daripada pengulaman teliti ini dengan melihat dan dengan penuh bijaksana yang wujud dalam jiwa penuntut ilmu, begitu juga dengan kebolehan membezakan antara batil, sahih dan dhaif dari hadis-hadis tersebut, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi pandai kita ni ataupun kita mendalami ilmu untuk kita membedakan sahih, dhaif dan sebagai maudhu' ni, ialah sangat penting. Banyak kebaikan yang boleh kita dapat. Sebab ada orang kata, kami tak mau, kami nak dengar hak sahih.
Tak boleh juga. Kena dengar, kena tahu juga maklumat yang dhaif ni apa, kan? Penting untuk kita tahu benda-benda ni. Bahkan sebenarnya penuntut ilmu yang peka lagi berterusan mengikut perbahasan sangat-sangat perlu kepada berulang-ulang kali melihat kepada kitab-kitab al-mawdu'at untuk mengetahui daripada apa yang tidak boleh diketahuinya. Okey. Ini penting, kitab-kitab al-mawdu'at ni penting. Nanti kita akan tengoklah tajuk-tajuk dalam kitab Al-Manarul Munif ni, ya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Dia memasuk hadis-hadis yang maudhu', kemudian dia datangkan syarahan para ulama, ya, apa hukum berkaitan hadis ni, apa pandangan ulama tentang hadis ni. Jadi itu yang seronok tu bila kita mengaji kitab ni. Nah, dan ini di antara kitab-kitab turas di kalangan para ulama. Oleh itu, perlu berulang kali untuk baca al-mawdu'at ni. Adalah sebaik-baik guru dan penyelamat baginya dari berterusan menerimanya dan menjadi hujah dengannya. Dan sebaik-baik penolong baginya untuk membuat orang ramai melihat dengan mengetahuinya dan meninggalkan dan menggantikan dengan hadis Nabi SAW, penghulu. Ya. Kerana ia menepati semua keperluan dengan apa yang diperlukan bagi seorang Muslim dan dalam urusan agama. Okay? Jadi kita perlulah, hadis ni perlulah. Ia sumber syariat. Sumber pensyariatan dalam Islam. Inilah kitab yang besar kecil, banyak ilmu lebih baik daripada apa yang ditulis dalam kitab-kitab mawdu'at. Antara yang dikumpulkan padanya ialah kisah kecil lebih banyak pada disiplin-disiplin yang mengetahui sesuatu hadis tanpa melihat sanadnya yang sering mempraktikkan sunnah yang asli, serius dengan kehebatan Al-Allamah Al-Hafiz. Jadi kita sekalian, ini di antara sumbangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Baik, kemudian kita tengok kata pengantar sikit lagi, tapi laju-laju lah yang ni. Okey, kata pengantar, dia adalah seorang alim, tekun, kreatif, yakni Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ya, nama sebenarnya ialah Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibni Ayyub Al-Zar'i. Ya, terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ketika bapanya beliau mempunyai seorang yang terkenal yang ilmu faraid. Maknanya Imam Ibn Qayyim juga pakar ilmu faraid. Beliau menjadi pelajar harapan bagi sekolah Al-Jauziyah yang pada hari ini terdapat di pasar Al-Buzuriyah di Damsyik, Syria. Di Syria lah. Maqam Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun kalau tak salah saya di Syria, di Syria. Ataupun Imam Ibn Taimiyah pun di Syria. Beliau bukanlah Imam Abil Faraj Ibn Jauzi. Ni saya kata tadi ni. Imam Ibn Jauzi tak sama nah. Ibn Jauzi lain, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah lain. Nah, baik. Kedua-keduanya bermazhab Hambali. Okey, mazhab Hambali nah. Ketika mana aku melihat sebahagian orang ramai bercampur antara kedua-duanya, aku perasan tentang perkara ini bagi membezakan dan mengetahuinya. Baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang bertukar, awal-awal kadang bertukarlah Ibn Jauzi dengan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tak sama, dua-dua individu yang berbeza. Pengenalan imam ini cukup untuk mengeluarkan dari jilid yang besar bahawa beliau jelas diasingkan daripadanya dengan kajian yang lengkap mengenai kehidupan kepimpinan pendapat-pendapatnya. Fatwa-fatwa, pendapat peribadi anak-anak murid, kitab-kitab dan kesan ideologi beliau masih diguna pakai dan kumpulan ilmu dan zaman hingga ke hari ini. Jadi kesan daripada tulisan-tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni tuan-tuan sekalian, ia banyak memberi sumbangan kepada ilmu Islam. Sebab tu saya teringat satu ungkapan yang pernah diukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Zailut Tabaqat Al-Hanabilah jilid yang kedua. Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengatakan wa kana al-fudala ya'zimunahu wa yatatallamaduna alaihi. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa kana al-fudala, ramai ahli-ahli yang berkelebihan, orang-orang ahli ilmu mengangkat Imam Ibn Qayyim ni. Jadi orang yang jahil saja yang tak tahu kedudukan, yang tak tahu kedudukan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Begitu juga tuan-tuan sekalian, ada sebahagian orang kita ni yang terpengaruh dengan ustaz, ada seorang ustaz di Terengganu tu, dia mencumuh Al-Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Jangan sombong. Kita hanya baca beberapa buah kitab. Ya, kena tengok bagaimana dunia Islam menerima seorang mujtahid mutlak Al-Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Jadi
bila kita tak setuju dengan satu pendapat ulama, jangan kita buang dia. Jangan kita buang dia, tuan-tuan sekalian. Kita kena ambil mana yang baik daripada dia. Yang salah kena kata salah. Ya, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kana al-fudala ya'zamunahu wa yatatallamadhuna alaih. Dan ramai orang yang menuntut ilmu dengan dia. Begitu juga Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, ya, pernah sebut dalam kitab Ad-Durur Al-Kaminah. Ya, Imam Ibn Hajar kata apa? Wa kullu tasanifuhu marghubun fiha baina tawaif. Ya, setiap kelompok tulisan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih digunakan, dimanfaatkan oleh baina tawaif, iaitu kelompok-kelompok yang lain. Maksudnya kumpulan-kumpulan lain banyak ambil manfaat daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kita takut sangat? Ada beberapa tempat yang saya membaca kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kan dia kata, lepas tu dia tanya, ni ustaz pakai kitab apa ni? Oi, kami tak pakai kitab ni. Dia kata kami tak pakai kitab ni kan. Subhanallah. Kan rugi ilmu tu. Kan? Ini tulis oleh ulama besar. Kan? Baik. Kemudian, mana? Minta maaf tuan-tuan, saya scan sengit sikit. Nah. Okey, baik. Dan mengambil contoh dari bimbingan gurunya Al-Allamah Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Lalu saya berterima kasih dengan tulisan-tulisan dari pengenalannya dengan kemampuan yang termampu untuk meluaskan martabat. Maka saya berkata, Imam ini dilahirkan pada tahun 691 Hijrah di kampung Zura', dari kampung-kampung Hauraan, berhampiran dengan Damsyik, Syria. Beliau menuntut ilmu daripada masyayikh di rumah-rumah itu pada zamannya. Mendengar hadis-hadis dari Asy-Syihab An-Nablusi, Al-Abir, Al-Qadi Taqiyuddin bin Sulaiman, Isa Al-Mut'im, Abi Bakar bin Abdul Daim, Ismail bin Makhtum, Fatimah binti Jauhar, dan lain-lainnya. Ini semua tokoh-tokoh guru kepada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Beliau belajar bahasa Arab dengan Abi Al-Fatah dan Al-Majnu' Al-Tunisi. Ya, ilmu fiqh, beliau merujuk kepada Al-Majdu' Al-Harrani, usul fiqh, oleh Sawi Al-Hindi, ilmu faraid dengan ayahnya sendiri. Ayah dia pakar ilmu faraid. Dan beliau juga mempunyai kepakaran yang luas dalam ilmu-ilmu yang disebut sebentar tadi. Bahasa Arab, fiqh, hadis, faraid semua. Baik, dan beliau juga belajar dengan Syekhul Islam Taqiyuddin Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, Syekhul Islam, yang berdamping dengannya hampir 16 tahun sejak Syekh pulang daripada Mesir tahun 712 Hijrah hingga wafat 827 Hijrah. Jadi maknanya anak murid kanan Ibn Taimiyah ni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Waktu muda lagi Imam Ibn Qayyim duduk mengaji dengan Ibn Taimiyah ni. Waktu usia muda lagi. Kemuliaannya, kekuatan, kecerdasan cerdik ini Imam Ibn Qayyim. Dan lengkap segala ilmu pengetahuannya. Tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Taimiyah ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab sejarah bagi Imam Ibn Taimiyah ni, tuan sekalian, ya Allah uji Imam Syekhul Islam ni dengan ujian yang berat, iaitu apa? Dipenjara, tuan-tuan. Imam Ibn Taimiyah pernah menulis satu kitab Manasik Al-Hajj. Ya, kitab ni Imam Ibn Taimiyah mengkritik amalan-amalan bid'ah yang dilakukan di tanah Arab pada waktu itu, khususnya di tanah Mekah pada waktu itu. Imam Ibn Taimiyah jawab. Kemudian dan Imam Ibn Taimiyah memang lantang, orang yang suka mengkritik melalui tulisan, ucapan, dan sebagainya. Jadi bila ulama yang tegas ni, biasalah orang tak suka. Orang tak suka dengan orang yang cakap benar ni, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena tengok apa ucapan seseorang. Bukan tengok siapa dia ni siapa, ni bukan geng kita. Jangan macam tu. Kena tengok apa substance ataupun isi yang disampaikan oleh seorang tokoh itu. Ya, Ibn Taimiyah kena penjara, tuan-tuan. Ya, apabila dia mengkritik pada waktu itu. Dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Ya, dan kemudian dan beliau pernah mengkritik governor pada waktu itu, yang bernama Asaf, Asaf kalau tak salah saya, kerana beliau pernah menghina Nabi SAW. Ibn Taimiyah mengkritik governor pada waktu itu dan dia kena penjara. Dia kena penjara. Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih,
seperjuangan dengan Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Ini dia. Betul tak? Baik, kemudian tidak dapat diragukan lagi bahawa beliau lebih dari itu dan lebih hebat di dalamnya dengan berdamping dengan syekh. Jadi kita tengok guru dia. Kalau guru dia hebat, kan, anak murid dia pasti akan hebat jugalah. Siapa guru itu penting, guru ni tuan-tuan dalam menuntut ilmu. Guru ni penting untuk kita, siapa guru kita. Berdamping yang erat sejak berdiri selama 16 tahun dia belajar. Ya, menimba dan meninggi dengan banyak ilmu-ilmunya, berkemampuan dan meriwayatkan dengan hebat pengetahuan-pengetahuan kefahamannya hingga menjadikan perbualan semasa dikenali dengan banyak anak murid dengan bilangan yang ramai di semua anak murid. Kerana Ibn Taimiyah ni dia dapat kesan kecerdasan, kecerdikan Imam Ibn Qayyim ni, ya. Maka Imam Ibn Taimiyah tuan-tuan puji dia. Apabila Syekh dia tangkap pada kali yang terakhir di kubu Damsyik, beliau ditangkap bersamanya. Maknanya Imam Ibn Qayyim pun kena tangkap sekali dengan tok guru dia, Imam Ibn Taimiyah. Tapi berasingan lah, asing-asing. Jadi maknanya kesukaran, diuji dalam menyampaikan dakwah itu benda biasa sebenarnya. Perjalanan dakwah bagi seorang yang menegakkan kebenaran. Ada orang yang suka dan orang yang tak suka. Itu benda biasa lah tuan-tuan. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Itu benda biasa tuan-tuan dalam dakwah. Yang penting apabila kita tahu benda itu benar di sisi agama, jalan je. Bismillah. Just do it. Kan? Buat je. Ramai orang telah berguru dari Imam Ibn Qayyim. Maknanya anak murid dia pun ramai. Antara anak muridnya yang dan mereka mendapat manfaat daripadanya ialah Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Maknanya kawan seperguruan juga Ibn Taimiyah, Ibn Rajab ni. Ya, beliau telah menterjemahkan kepada dalam kitab Zairul Tabaqatil Al-Hanabilah. Imam Ibn Rajab ni. Kemudian berkata bahawa dia di antara seni-seni keistimewaan yang hebat, kepimpinan dan banyak ibadahnya. Imam Ibn Qayyim ni bukan sekadar ilmu tinggi, tapi kuat ibadat, akhlak yang tinggi. Ini kita nak kena belajar sesuatu daripada para ulama yang Rabbani ni tuan-tuan. Sesuatu perkara yang banyak, buku-buku lebih dari 50 buah buku. Tuan-tuan, Imam Ibn Qayyim ni. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, akidah, agama, perubatan, tata bahasa, bahasa Arab, sastra, tasawuf, akhlak, pelaksanaan undang-undang. Bahkan ilmu undang kuda pun ada tuan-tuan. Ilmu-ilmu seni yang lain. Ini yang penting ni. Apabila seseorang itu sedang rugi kalau kita buang. Tengok cerita Imam Ibn Taimiyah. Orang cukup takut dengan Imam Ibn Taimiyah. Kalau kita buang Imam Ibn Taimiyah, subhanallah. Kita sudah buang khazanah Islam yang cukup luas sebahagiannya dalam agama kita. Majmu' Fatawa Imam Ibn Taimiyah, ya, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Rugi tuan-tuan sekalian. Banyaklah tulisan-tulisan Imam Ibn Qayyim ni. Tuhfatul Mawdud fil Ahkam al-Mawlud, ya, Miftah Darus Sa'adah, A'lam al-Muwaqqi'in ala Rabbil Alamin, Jawabil al-Kafi liman sa'ala, an Dawabi Syafi, Uddatus Sabirin fi Dhakirin Syakirin, Rawdatul Muhibbin, Madarijus Salikin, Tibbun Nabawi, Ahkamun Ahli Zimmah, Bada'i al-Fawaid. Jadi banyaklah, banyak karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni. Bukunya banyak dicetak dan semuanya menjadi bukti yang jelas seluas depa. Rujukannya hebat, kepimpinannya yang kukuh dengan ilmu. Jadi maknanya ilmuwan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Terus sekalian. Baik, kemudian suatu keistimewaan yang jelas bagi orang yang menulis ilmu itu, ia merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ibn Rajab Al-Hambali berkata beliau telah menulis buku-buku yang sangat banyak dalam pelbagai disiplin ilmu. Beliau seorang yang sangat sukakan ilmu, penulisannya, ulang kajinya, menukilkan dan mengumpul kitab-kitab. Beliau mengumpulkan kitab-kitab yang tidak didapati oleh orang lain. Jadi Imam Ibn Qayyim ni di antara tokoh ulama yang suka menulis buku. Suka menulis buku, menulis kitab, mengumpulkan kitab-kitab. Tuan-tuan, harta yang paling bernilai bagi seorang ulama ialah tinta-tinta emas mereka. Tulisan-tulisan kitab mereka, buku-buku mereka. Mereka tak mementingkan harta, tuan-tuan sekalian. Mereka mementingkan tinta-tinta emas, tulisan-tulisan kitab-kitab mereka yang mereka tulis. Kenapa? Kalau mereka mati, orang membaca kitab mereka dan mendapat manfaat terhadap kitab-kitab mereka itu, ya, ilmu itu akan berterusan. Akan menghidupkan hati-hati orang yang membaca kitab-kitab mereka. Ini penting. Sebab tu
tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tepat untuk kita membaca kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if ini. Mudah-mudahan ini usaha kita untuk sama-sama kita mendalami ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dekat tu dulu kot. Nanti kita akan tengok sikit lagi. Kita akan masuk cetakan dia, kita akan sebut kenapa nama ini dinamakan kitab ini. Dan beberapa istilah-istilah lafaz dalam istilah hadis sebelum kita masuk pada tajuk yang pertama. Dan kenapa buku ini ditulis? Al-Manarul Munif, kenapa buku dan kitab ini ditulis? Nanti kita akan masuk. Jadi tak apalah, kita bukan nak masuk pasal apa kan. Yang penting kita pergi sikit. Yang penting kita dapat kefahaman yang yang komprehensif lah, ataupun yang menyeluruh berkaitan dengan pentahqiq kitab ni, siapa yang berjasa dalam kitab juga, Syekh Abdul Fattah Abu Qudah yang saya lupa nak sebut. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah pun terlibat dalam penyempurnaan tahqiq kitab ni juga. Beliau pun terlibat dalam perbahasan ni. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, beliau pun di antara orang yang berjasa dalam meletakkan nombor-nombor hadis ataupun beberapa lafaz istilah hadis dan sebagainya. Dia memberikan pencerahan dalam kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if ini. Nanti kita akan tengok tu sekarang pada pertemuan akan datang. Wallahu alam. Jadi dekat tu dululah kot. InsyaAllah pada siri yang kedua nanti kita akan bincang nanti. Saya buka soalan kalau ada soalan. Tafadhal mashkurah. Okay dah, kalau tak ada apa soalan, insyaAllah semua faham kot. Sebab dia baru mukadimah kot. Tak tahu apa nak tanya soalan kot. Nanti lah pada pertemuan kanan siri yang kedua, insyaAllah kita akan bahas lagi kitab Al-Manarul Munif. Jadi insyaAllah esok kita akan bahas siri apa ni, kita kita kata Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. Kita kisah tidak sahih tu ada beberapa siri lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama. Barakallahu fiik.